Macam ada dua musim kat sini. Sana musim sejuk, sini musim panas. Thank you. Thank you. Assalamualaikum semua. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat hari saya ucapkan kepada semua audiens kita yang bersama kita dalam sesi Prop Zone. Hari ini kita ke udara dalam Prop Zone edisi Bahasa Melayu ni. Kita tukar sikit seperti bulan Ramadan ni, di mana minggu ni kita ke udara pada siang lah. Okey, untuk malam kita nak bagi peluang kepada semua audiens kita, panel speaker kita untuk bersama-sama menunaikan ibadah solat tarawih. Jadi tanpa membuang masa sebenarnya, saya nak ambil sedikit masa untuk mengucapkan terima kasih juga kepada semua audiens kita yang masih lagi setia bersama kita selama ni, yang support kita di IQI Property Prop Zone edisi Bahasa Melayu, dan juga tak lupa kepada tim IQI yang support kita untuk menjayakan event ni. So tak pernah berputus asa untuk bagi peluang dan platform ni kepada kita berkongsi tentang ilmu-ilmu hartanah kepada semua audiens kita di luar. Okay, alright. So kepada anda yang mungkin baru first time bersama dengan kita dalam Prop Zone, saya adalah Firdaus Shah, moderator untuk Prop Zone edisi Bahasa Melayu. So mungkin ada yang kenal, anda boleh komen dekat bahagian chat session tu. Saya nak tengok juga berapa ramai yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga saya nak ucapkan selamat datang kepada dua panelis kita pada hari ini yang didatangkan khas daripada Melaka. Okay, so mungkin ramai yang pernah, mungkin kalau anda follow saya punya sesi Prop Zone ni daripada tahun awal-awal lagi, so mungkin pernah kenal lah dua panel speaker yang saya datangkan khas ni adalah daripada IQI Dreammaker Melaka, iaitu Puan Naruswati binti Naik dan juga Tuan Sani Said. So pernah, mungkin ada yang pernah nampak, so tulis komen sikit kat situ. Dan hari ni kita akan membincangkan satu topik yang untuk merangsang sikit audiens kita semua dekat luar, especially yang bergelar real estate negotiator ataupun perunding hartanah lah. Okay, perunding hartanah boleh kita gunakan kita perunding hartanah, kita nak gunakan term pembantu ejen hartanah. Okay, alright. So tanpa membuang masa, kepada audiens semua yang bersama kita pada hari ini, saya nak berkongsi sedikit tentang hari ini punya topik, which is rent, jutawan hartanah. Okay, so hari ini kita nak cerita tentang rent, jadi jutawan hartanah, daripada biasa-biasa menjadi luar biasa. Okay, so alright, so kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kita, anda sekarang tengah menyaksikan sesi live Prop Zone edisi Bahasa Melayu, dan saya Firdaus Shah anda akan membawakan topik berkongsi dengan anda semua bersama dengan sekejap lagi saya kenalkan dua panelis speaker. Saya bagi peluang untuk kenalkan diri, dan hari ini kita akan membincangkan topik rent jadi jutawan hartanah. Biasa-biasa jadi luar biasa. Okay, alright. So tanpa membuang masa, terima kasih banyak kepada anda yang stay tune dengan kita. Mungkin hari ni kita tak ada lunch kepada yang Muslim. So kita luangkan masa sedikit sebelum solat Zuhur nanti untuk belajar sesuatu, tambah ilmu sedikit. Okay, alright. Jadi saya nak, tanpa membuang masa, saya nak jemput panel speaker kita pada hari ini. Yang pertama sekali saya nak jemput Tuan Sani Said, dan juga yang kedua kita ada Puan Naruswati binti Naik untuk perkenalkan diri. Apakah nama, daripada mana, berapa lama dah berkecimpung dalam industri. Okay, so mungkin boleh kita mulakan dengan Tuan Sani dulu lah. Boleh Tuan? Silakan. Terima kasih saudara Firdaus, kita punya moderator. Okay, Alhamdulillah pagi ni saya berkesempatan untuk bersama-sama live dengan semua. Okay, nama saya Muhammad Sani bin Mat Said, umur saya 49 tahun, agak terlambat menjadi rent. Tapi tak apa, kita masih punya masa selagi kita masih bernyawa. Okay. Nama saya Muhammad Sani bin Mat Said, daripada kumpulan DMG ataupun Dreammakers Melaka. So lebih spesifik, kumpulan kecil kami adalah Pendekar Hartanah, #Pendekar Hartanah. So boleh cari kami di Facebook atau mana-mana media sosial, kita ada di sana untuk membantu anda. Okey, itu secara ringkas saya punya pengenalan diri. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Sani. So silakan Puan Naruswati pula kita kenalkan diri. Sebenarnya kalau semua nak tahu kan, so Tuan Sani Said dengan Puan Naruswati ni kita punya satu tim yang sama lah, sedang untuk saling communicate, dan dia ni macam saya punya akak dengan abang lah. Okey, jadi silakan kepada Puan Narus pula untuk kenalkan diri dia.
Hai, Assalamualaikum semua. Okey, saya Naruswati Naib, senior RAN daripada tim DMG lah. DMG base kat Melaka. So saya baru lagi dalam industri hartanah ni lebih kurang dalam 4 tahun lah. So setakat untuk hari ni saya boleh berkongsi lah setakat dalam tempoh 4 tahun tu apa ilmu yang saya ada lah. Itu sajalah untuk pengalaman saya. Okey, terima kasih banyak kepada kedua panel speaker kita. Tak apa, mungkin anda semua kalau nak follow mereka, nak kenal lebih lanjut dengan kita punya panel speaker ni, boleh cari mereka di Facebook. Facebook kalau Tuan Sani dia gunakan nama Sani Hartanah, betul tak Tuan? Ya, Sani Hartanah, betul. Sani Hartanah, dan Puan Naruswati dia gunakan nama betul dia lah, betul tak Puan? Okey, alright, so hari ni kita nak membincangkan topik, RAN jadi jutawan hartanah. So macam mana ataupun apa benda sebenarnya yang topik ni sebenarnya yang kita nak rungkaikan bersama ni, bagaimana konsep RAN jadi jutawan hartanah ni. So sekejap lagi kita akan bawakan lebih lanjut, di mana saya nak mulakan sedikit tentang topik ni, nak share sikit. Mungkin ramai dekat luar yang tahu sebenarnya bidang hartanah ni memang satu bidang yang berpotensi tinggi lah untuk dijadikan sebagai platform untuk ubah hidup. Maksudnya daripada segi mungkin sebelum ni orang biasa-biasa income average, tapi dengan mencuri bidang hartanah, anda boleh transform anda punya life menjadi biasa-biasa kepada luar biasa. Sebab memang dah proven, kalau anda boleh Google, mungkin ada audience kat luar ni boleh je Google, betul ke jana tanah ni, bagaimana jana income semua. So anda boleh Google lah, tak perlu percaya apa yang kita share hari ni, anda boleh research sendiri. Tapi hari ni kita ambil peluang berkongsi terus dengan anda. Apakah rahsia dan cara RAN jadi jutawan hartanah? Okey, boleh tak kalau saya nak minta Tuan Sani terangkan sedikit, share dengan audience kita. Silakan. Terima kasih Firdaus. Okay, actually kita punya topik hari ni saya rasa memang agak berat lah. Jutawan hartanah tu. Jutawan tu satu istilah yang wow, semua orang nak jadi jutawan kan. Tapi dalam RAN ni, kerjaya sebagai RAN ni sebenarnya mungkin ramai yang rasa RAN ni hanya dari segi overall ya, dari segi dasar je. Konsep RAN ni dia hanya sebagai pengantara antara penjual dengan pembeli. So dia akan jadi matchmaker untuk menjalankan satu proses jual dan beli hartanah. So itu yang kita ramai di kalangan RAN ni yang faham lah. Tapi kalau kita berfikir hanya dengan kita menjadi perantara, jadi kita akan berada pada satu kedudukan yang agak statik. So that's why bila kita bercerita pasal jutawan menjadi hartanah ni, kita akan membuka satu konsep yang lebih luas. Mengenai tugas seorang RAN ni. Itu saya punya introduction lah mengenai topik ni. Sebab RAN ni sebenarnya dia punya bidang tugas dia dan juga income dia kata macam sky is a limit lah. Maksud dia tak ada penghalang. Kita boleh pergi beyond kita punya apa yang kita lakukan hari ni lah sebenarnya. So mungkin Kak Narus ada sikit lagi nak tambah mengenai mengenai RAN ni lah. Dia umpama maksudnya kalau kita berusaha lebih keras, so lebih banyak yang kita akan capai lah, betul tak? Kan? Ya betul. Satu lagi kita punya minda kita, bagaimana cara kita berfikir lah. Tapi itu akan diceritakan kemudian lah. Bagi peluang pada Kak Narus dulu. Alright, so macam mana? Puan Naruswati mungkin boleh kongsi pula daripada pandangan Puan Narus bagaimana rahsia ataupun cara boleh ke RAN ni jadi jutawan hartanah? Itu mungkin ramai audience kita nak tahu. Saya tengok komen pun dah ramai yang dah masukkan, saya akan baca satu-satu nanti. Okey. Baik. Okey, sebenarnya kan sesiapa sahaja pun boleh jadi jutawan. Tak kira you RAN ke, you orang biasa ke, you makan gaji ke, tak mustahil untuk sesiapa saja di luar sana untuk jadi jutawan. Cuma kita kena pastikan kita punya ada hala tuju, ada misi dan visi kita untuk mencapai title menjadi jutawan tu lah. So teknik-teknik rahsia ni nanti kita kongsi selepas ni.
Okey, terima kasih Puan Aswati. Alright, so kita teruskan juga sekarang ni sebab mungkin ramai kat luar ni yang masih lagi skeptikal ataupun tak berapa jelas. Mungkin kalau kita catat, yes memang betul, anyone can be a millionaire. Semua orang boleh jadi jutawan, buat apa saja pun dengan cara yang betul, ilmu yang betul, mentor yang betul, platform yang betul, semua orang boleh. Tapi hari ini sebab hari ini kita berbincang tentang industri hartanah, jadi mungkin kita boleh rungkaikan lebih detail. Sebab apa? Kita nak tahu, ramai yang kat sini saya tengok dah komen semangat ni, semangat sangat. Selamat tengah hari bakal jutawan hartanah Melaka. Bukan biasa-biasa pendekar hartanah, ilmu. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama kita pada tengah hari ni. So kita ada Tuan Amran, kita ada Puan Hariani, kita ada siapa lagi? Tuan Rahim Azman, kita ada Tuan Mustafa. Say hi sikit, komen dekat situ. Terima kasih banyak kerana bersama kita. Tuan Rafizal pun ada, okey. So hari ni ramai yang nak tahu tuan. Selain tu ada tak lagi, contohnya macam apakah cara, salah satu ni, bagaimana cara seorang brand yang biasa-biasa ni boleh increasekan income, naikkan pendapatan sehingga mencapai income seorang jutawan. Itu sebenarnya yang ramai nak tahu sebenarnya. Mungkin boleh teaser ataupun orang kata kongsikan secara ringkas ni sedang difahami. Apakah perkara yang patut mereka buat, bagaimana deal yang macam mana kan. So mungkin Syamik boleh bagi pada Tuan Sani untuk berkongsi lah. Okay, silakan Tuan. Okay, terima kasih Fir ya. Okay, macam Kak Narus cakap tadi, benda ni untuk menjadi seorang real ni kita mesti ada ilmu yang cukup, kita ada pengetahuan lah pasal sesuatu, apa yang kita lakukan, apa yang kita nak lakukan. Tapi sebelum satu tu yang penting sekali, first sekali yang saya nak tekankan adalah mindset. Mindset kita sebagai seorang brand. Macam saya cakap awal tadi lah, instead of kita just fikir macam mana kita nak jual rumah, kita nak jadi perantara yang baik antara pembeli dengan penjual. Tapi okay, let's say kita katakan beginilah, bila kita bangun pagi je, biasa orang akan fikir apa kita nak makan pagi ni, apa kita nak makan hari ni, betul tak? Nak sarapan apa pagi. Tapi apa kata start daripada hari ni, kita fikir, bangun pagi kita fikir siapa kita nak makan hari ni. Nampak tak dia punya beza dia tu, mindset dia tu. Bila kita fikir apa yang kita nak makan, kita punya fikir nasi lemak, roti canai, mi rebus, mi kari. Lebih kurang tu lah kita punya tu, sarapan kan. Tapi bila kita fikir siapa kita nak makan, nampak tak? Nampak tak banyaknya luasnya kita nak berfikir kan. Itulah tak adalah saya nak suruh you all semua makan orang, fikir siapa nak makan, jadi macam zaman purba pula kan. Tapi dia punya perumpamaan dia begitulah. Bila kita berfikir lebih besar, lebih luas, jadi kita punya pemikiran kita punya mindset kita akan berubah. Daripada kita fikir hari ni kita nak deal apa rumah dekat mana rumah berapa harga yang kita fikir kalau rumah ni 200,000 kita jual, kita punya komisen 6,000, tolak kita punya kita punya portion untuk company, untuk tu kita dapatlah dalam 3,000 lebih. Itu untuk satu kan. So kalau kita terus berfikir macam tu, kita akan jadi rent yang biasa-biasa lah, yang akan setelah kita akan penat sendirilah. So kita kena luaskan bidang tugas. Sebab kita ni macam saya cakap tadi, sky is limit. So maksud dia kita rent ni selagi benda tu atas tanah, harta tanah, apa-apa yang ada atas tanah ni kita boleh jual. Kita boleh sewa, kita boleh jual. So terlalu luas. Jangan hanya fikir rumah, first home buyer, rumah 200,000 ke bawah, senang nak cari buyer. Bila kita fikir macam tu, kita akan stuck dekat situ. Lama-lama kita akan penat sendirilah. Kita sebenarnya macam macam kita marathon. Jadi bila lama-lama kita penat, rasa kita kata give up lah. Nak tunggu komisen lambat, komisen dapat sikit setiap kali masuk. So bye-bye lah, pergi kerja lagi senang lah. Sebulan 1,500, 2,500, 3,500, 5,000, okey lah kan untuk live. So mungkin setakat tu lah. Lepas ni kita akan lebih detail lah apa yang kita perlu buat sepatutnya. Okay. Baik, so bagi budak kalau macam contoh mungkin Puan harus ada sedikit nak tambah tentang bagaimana mindset lah, dari segi mindset ni. Sebab apa?
ramai orang akan berfikir yang bila kita cerita pasal real estate negotiator, perundingan tanah ni, kalau kita nampak daripada segi sudut pandang orang-orang biasa lah kan. So mereka adalah agent lah. Maksudnya Betul. mungkin daripada segi income mereka tak tahu yang fully commission based atau mungkin bayar gaji kan, commission. Ya, Kan? Maksudnya every deal yang kita buat ni sebagai agent tanah ni, orang yang sudut pandang orang yang ketiga ni, public ni, mereka anggap wah ini semua based on commission besar-besar. Tapi apakah realiti sebenarnya berlaku sebenarnya? Kalau nak bagi senang faham lah kepada audiens kat luar pun harus. Okey, sebenarnya Kak Narus, sorry. Kak Narus. Okey, Aduh. Okey, mungkin Cik Sadi ada sikit nak kasih buka dimah, nanti saya sambung. Okey, itulah mungkin selama ni orang hanya fikir pasal rent ni dia makan commission. Dia jual rumah dia dapat commission. Memang nampak macam senang. Jual satu rumah 100,000 lah katakan. 100,000 katakan. Commission dia 3,000. 3% lah, saya kira 3%. So kalau jual 1 juta 30,000. Wow, banyak. Tapi sebenarnya untuk close satu deal yang even yang bernilai 100,000 tu pun dia bukan satu benda yang senang lah. Dia actually sama je. Kalau nak close 1 juta dengan 100,000 punya rumah tu sama je tahap kesukaran dia. Cuma dari segi angle dia je berlainan. Kak Narus boleh ceritakan seterusnya lah. Okey, Kak Narus sambung lah. Kenapa? Okey, Kak Narus sambung kan? Okey, biasanya kan kalau ni mic agak ni. Mungkin Tuan Sani boleh offkan mic sikit. Boleh tak? Tekan button mic. Silakan. Okey. Itulah sebab berganggu. Sorry, maaf atas gangguan-gangguan teknikal yang kita tak boleh nak elak. Okey, sebenarnya macam Cik Sani cakap tadi, dia kata kalau kita jual rumah 200,000 ataupun rumah 500,000 atau rumah 1 juta, ialah hassle dia sama. Kita terpaksa, kita perlu melayan customer, kita bawa customer view, kita kena collect dokumen mereka dan kita share diorang knowledge lah. Tetapi tahukah rent-rent di luar sana, sebenarnya kalau kita jual rumah 500,000 ke atas, tugasnya sebenarnya lebih mudah. Sebab biasanya golongan-golongan ni dia minda dia lebih terbuka dan dia lebih prepare. So dia lebih tahu apa yang dia nak. So bukan saya nak menidakkan ke ilmu ataupun kefahaman yang nak beli rumah bawah 200,000, tapi saya lebih fokus kepada biasanya untuk rumah yang 500,000 mereka lebih bersedia kerana mereka ni biasanya tergolong daripada golongan T20, M20, M40. So maksudnya mereka dah bersedia, mereka dah buat research dulu sebelum mereka nak beli satu hak tanah. So mereka dah baca and then mereka dah tahu biasanya berapa down payment dia kena sediakan, berapa legal fee. So kat situ kita akan agak mudah. And then kalau kita berdeal dengan customer yang ingin membeli rumah dalam rumah ataupun hartanah 500 ke atas lah sampai 1 juta, biasa mereka adalah orang-orang yang mempunyai portfolio kewangan yang cantik dan biasanya tak ada masalah untuk dapat loan lah. Biasa kalau bawah rumah 200,000 ni, berdasar pengalaman saya dan rakan-rakan, kebanyakan kita akan start, mula-mula kita deal okey, lepas tu kita akan start pada loan lah. Bila loan tu nak dapat ada masalah lah. Tetapi bila mereka yang nak beli harga 500 ke atas tu, rata-rata gaji mereka adalah lebih daripada 5,000, macam 10,000 macam tu ke atas. So secara kasarnya saja, biasanya kita akan jumpa mereka takkan ada masalah kewangan dan bank lebih percaya kepada mereka. Itu memang dah bank punya term and condition lah. So dia lebih percaya orang yang memiliki ijazah, which is yang memiliki ijazah adalah orang yang pangkat dia, maksudnya gaji dia tinggi lah. Kenapa saya suka saya cadangkan kita tukar daripada kita jual 200,000 punya rumah, kita jual kepada 500, sebab commission dia
lebih tinggi. Kalau commission lebih tinggi, the hassle dia berkurang lah. Sebab kalau yang macam rumah 200,000, dia punya commission 3% is 6,000, tolak-tolak geduk-geduk dalam 4,000, 5,000 lah based on kita punya agensi, tolak agensi punya commission. Tapi kalau kita jual 500,000 secara automatik, kita kira 3% kali 500 kita boleh dapat 15,000. So kat situ saja kita buat benda yang sama tapi kita boleh dapat commission lebih. Bayangkanlah pula kalau kita buat rumah 1 juta. So inilah Kak Narus cadangkan, untuk kita menjadi rent yang luar biasa, kita kena keluar daripada kepompong. Daripada kita jual yang biasa-biasa, yang kita biasa jual fokus 200,000, kita upkan sikit kita punya level. Itu lebih menguntungkan dah dari segi commissionnya lah. Okey, terima kasih Puan. So saya dah nampak sedikit idea dah sekarang ni. Sebab apa yang saya faham, contoh lah, saya pernah dengar orang cakap macam ni So dia kata kalau kita kena tengok, maksudnya kalau kita ambil entrepreneur punya understanding ataupun ilmu yang mereka selalu kongsi adalah siapa yang kita campur, circle apa yang kita stay ataupun duduk, ataupun orang mana yang kita serve akan menentukan tahap income kita. So kalau macam ni, kalau katalah hari ni ramai audiens kat sini, especially yang ejen hartanah semua kan, yang bersama kita pada hari ni, mungkin mereka ada berfikir nak upgrade dia punya game ataupun nak go to higher end punya market. So apa yang mereka perlu buat sebenarnya? Boleh tak kalau Tuan Sani kongsi sedikit? Okey, sebelum saya nak teruskan tu, saya nak tambah sikit mengenai tadi mindset kita tadi kan. Instead of mindset ni, maksudnya kita daripada kita seorang kita fikirkan kita seorang rent yang hanya jadi perantara tadi, kita perlu mula berfikir bagaimana nak menjadi seorang usahawan ataupun entrepreneur. Sebab daripada situlah kita akan berkembang, barulah kita akan mencari circle-circle baru macam Tuan Firdaus cakap tadi. Kita pergi ikuti kursus ataupun kita pergi mana-mana, masuk satu ruang baru, kenalan baru. Jadi kita akan berkenalan dengan lebih ramai orang, kita akan mendapat lebih banyak idea, dan daripada situlah kita boleh kembangkan kita punya kerjaya sebenarnya sebagai seorang rent. Daripada kita bekerja makan commission, kita dah mula menjadi usahawan yang generate income daripada apa yang kita lakukan sebagai rent. Sebab rent ni dia bukan hanya sekadar buat tugas rutin biasa. Sebenarnya rent ni ada ilmu yang kita sendiri mungkin tak perasan. Kita rasa macam kita ni biasa-biasa, orang macam orang lain, cuma kita ada kelebihan, kita ada license untuk jual rumah, beli rumah. Tapi sebenarnya kita tanpa kita sedar kita ada ilmu finance, macam mana nak satu pinjaman tu nak mendapat kelulusan. Ilmu mengenai legal, jenis-jenis tanah, jenis-jenis rumah, macam mana proses legal dia. Dan apa lagi? Negotiation. Kita negotiator, kita ada negotiation skill. Kita ada PR yang baik sebenarnya untuk melakukan tugas kita sebagai seorang rent ni. Jadi bagi saya ilmu-ilmu tu semua sebenarnya satu ilmu yang besar manfaat dia, yang selama ni kita bantu orang dengan ilmu yang kita ada tu, tapi kita sendiri tak perasan ni. Itu sebenarnya kelebihan yang Allah bagi pada kita untuk membantu orang. Jadi ilmu tu sebenarnya adalah aset untuk kita. Okey, itu yang saya nak berkatakan pasal mindset tadi lah. Okey, selepas Kak Narus kata kita macam mana salah satu cara dia kita tadi kita nak keluar daripada kepompong kita ubah kita punya niche kita kan, untuk pergi ke market yang lebih mahal, lebih tinggi harga dia kan. So tu tak bermakna lah kita terus lupakan market yang bawah tu, kesian lah pula. Kita buat, cuma kita punya fokus kita fokus kepada golongan ataupun property yang harga tinggi. Itu salah satunya. So satu lagi yang bagi saya rent boleh lakukan lah, dengan apa skill yang dia ada adalah melibatkan diri dalam venture ataupun JV, joint venture project. Maksud dia kita mencari perantara antara owner tanah untuk kita punya ni lah, rent ni biasanya owner tanah dengan apa namanya developer, yes, pemaju. So
kita menjadi developer, kita menjadi orang tengah. Sebelum ni kita antara pembeli biasa dengan penjual rumah biasa. So, sekarang ni why don't kita upgrade satu tahap. Tapi kita kena berani lah. Keberanian tu kena ada lah untuk menjadi orang tengah kepada, tak sedap kata orang tengah, perantara antara sedap sikit kan. Antara orang tengah dia macam biasa sikit. So perantara antara pemilik tanah dengan developer. So kita jumpakan dua pihak ni untuk merealisasikan mungkin satu projek perumahan tanah. Mungkin nampak macam wah berat ni tugas ni kan, sebab kita nak deal dengan pemaju ni. Biasa kita deal dengan pemaju ni untuk jualkan rumah dia, tapi kali ni kita deal dengan pemaju untuk dapatkan dia satu tanah untuk dia develop satu rumah. Selepas tu kita nak jual rumah tu, itu lain cerita lah. Tapi tugas kita sebagai perantara untuk JV projek ni. So bila JV projek ni dia bukan satu benda yang mudah lah. Dia memakan masa, tapi saya boleh kata dia punya hasilnya memang berbaloi lah. Cuba bayangkan kalau satu projek katalah nilai itu projek yang agak kecil lah, 10 juta dia punya nilai dia. JDV. So maksud dia dia punya gross dia punya nilai dia lah. Yes. Nilai projek tu. So katalah nilai projek tu 10 juta katakan. So kita just ambil 1% ni daripada 1% je daripada tu. Daripada nilai tu. Kita punya commission dia 1% daripada 10 juta. So berapa agaknya? Cuba kira sendiri. Kan dia dah lain kan dia punya income tu. Dia punya kosong kat belakang tu dah banyak kan. Berbanding dengan kita ambil rumah 100,000 kan. Memang nampak susah lah. Tapi sebenarnya bila kita deal dengan profesional dan kita sendiri profesional, kita ada ilmu pengetahuan mengenai setiap langkah yang perlu kita lakukan dalam sepanjang proses. Mungkin proses tu makan masa hampir setahun kot. Untuk satu tu, atau mungkin kalau ada KPK dengan pejabat tanah mungkin akan lagi panjang. Tapi dia punya hasil dia berbaloi. Bukan setiap hari kita nak hadap benda yang sama. Kita hadap benda tu dia stage by stage. Dalam masa yang sama kita still ada commission untuk benda-benda yang lain ni. Untuk jual rumah 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 sampai 1 juta kan. Tapi dalam masa yang sama kita buat tu. Bila kita dapat seperti tu, itu macam satu bonus. Bila satu deal JV ni kita dapat macam satu bonus yang besar lah untuk kita. So dekat situ je kita boleh grab satu nilai yang besar untuk kita punya profil kewangan kita. Itu dia punya itulah satu benda yang kita venture lah, saya cadangkan lah. Cuma kita perlu tingkatkan tahap pengetahuan kita lah. Ya. So maksud dia kalau sebagai surat ejaran tanah ni kita jangan sekat diri kita untuk explore something yang mungkin luar daripada kebiasaan seorang ejaran tanah lah. Kalau cerita tadi macam apa yang saya cuba fahamkan, biasanya kalau ejaran tanah ni orang akan berfikir kerja dia adalah matchmaker untuk penjual rumah dan pembeli rumah. So sebenarnya sebagai seorang ejaran tanah kita pun boleh involve dalam JV, joint venture, which is antara pemilik tanah yang besar yang boleh dimajukan dan juga pemaju. So ini pun boleh membantu ejaran tanah untuk upgrade dia punya game lah. Betul So saya harap semua orang clear. Betul. So anda semua tak perlu start dengan satu platform ataupun cara kita berniaga tanah ni. Mungkin hari ni ramai yang tak tahu, selain daripada jual rumah, ejen hartanah boleh buat JV. Lepas tu mungkin boleh mengajar hartanah. Seorang orang tak tahu ni sebenarnya. So itu pun ada juga yang menjadi sifu hartanah kan. So pun boleh jadi usahawan. Betul tak? Kita akan kupas juga tu. Ya betul. Sebab apa ilmu macam tadi tuan tadi cakap, ilmu yang yang anda semua ni sebagai tanah kalau dah ada pengalaman menguruskan lebih daripada beratus transaksi kan. So mungkin ilmu tu adalah ilmu yang sangat mahal. Ramai orang dekat luar nak tahu. Okey, so macam mana kalau Puan Noroswati boleh terangkan lagi apa rahsia lain yang ramai orang tak tahu tentang Kerry sebagai ejen hartanah ni dan bagaimana boleh menjadi seorang jutawan sebagai seorang ejen hartanah. Silakan Puan. Okey,
saya ambil baliklah apa yang Cik Sani bagi tahu tadi tentang dia kata macam kita ada ilmu tetapi kita tak gunakan benda tu secara meluas. Kita hanya gunakan untuk kita punya klien aja lah yang okey, kita gunakan ilmu tu untuk kita servis kita punya klien individu lah. Tapi kita tak kita lupa yang sebenarnya ilmu tu adalah sesuatu yang bagus yang mana kita boleh manfaatkan kepada semua orang. Kita tengok contoh macam Faizul Rizwan, macam Ahya Ishak. Apa dia buat dengan ilmu hartanah yang dia ada? Walau apa macam Faizul Rizwan ialah betul dia ejen tapi macam Ahya Ishak dia tak ada, tapi dia berkumpulan. Dia punya circle tadi adalah orang-orang yang berkaitan dengan hartanah. So dia berjaya, dia buat satu seminar untuk tarik semua masyarakat di luar sana untuk attend seminar dia. Macam baru-baru ni dia buat seminar beli rumah untuk usahawan. So dia buat seminar tu. So maksudnya dia telah mengumpulkan sejumlah ramai sebilangan orang untuk dengar talk yang dia buat yang berkaitan hartanah untuk melayakkan ataupun teknik-teknik macam mana cara usahawan untuk beli hartanah. Itu dia punya tajuk untuk itu harilah punya tu. So macam kalau kita, so kita pun boleh juga buat macam tu sebab kita memang dah direct contact, kita memang dah ada ilmu macam mana kita nak share ilmu-ilmu tentang hartanah yang mana semua orang kat luar sana memang sentiasa perlukan. So kita gunakan ilmu tu kita untuk bawakan mereka ni dalam our seminar dan deliver kat diorang, bagi tahu orang, and then secara tak langsung mereka akan jadi kita punya follower ataupun kita punya fan lah. So apabila yang diorang dah jadi follower kita kumpulkan mereka, and then masa tu juga kita boleh gunakan untuk kita menjual hartanah yang kita ada. So dari situ kita nampak kita bercakap hanya pada satu ketika, iaitu pada seminar tu kita boleh dapat tarik kita punya klien, customer daripada sekali kita cakap seminar tu mungkin dalam 40-50 orang boleh jadi klien kita. Bandingkan beza kan kalau kita cakap hanya kita jumpa seorang klien untuk kita satu-satu projek kan, satu-satu rumah ke apa. So kita akan jadi penat tapi income dia tak seberapa. Tapi bayangkan kalau kita buat satu seminar, kita panggil semua orang datang, and then kalau dalam dewan tu tak ramai lah, katalah 50 orang yang nak beli masa tu ataupun yang ada plan nak beli 25 orang. Kira sajalah kalau satu rumah yang kita punya commission 5,000. Saya ambil yang paling biasa-biasa 5,000. 5 kali 25, kira je lah berapa kita punya pendapatan kita. So kita jimat masa tapi dalam masa yang sama komisen kita meningkat. Okay. Lepas tu itu yang saya ceritakan saya sambung penerangan macam Cik Sani cakap tadi, kita tak gunakan ilmu yang kita ada untuk kita tingkatkan kita punya income. Okey. Selain daripada tu, cara ataupun rahsia yang untuk kita boleh jadi jutawan, pegang title jutawan tu ialah kita masuk market yang niche market macam yang Cik Sani cakap tadi tentang JV. Okey, selain daripada JV, kita juga boleh buat kita jadi expert industrial. Okey, macam expert industrial ni sebenarnya banyak. Okey. So contoh kalau kita ambil oil and gas lah. Oil and gas. So macam kat Melaka ni kita punya oil and gas besar lah, Petronas lah. So biasa dia orang perlukan plant, dia perlu yard untuk menampung dia punya operation, daily operation lah. So kalau kita dapat masuk dalam this market, itu ada dia punya pulangan ataupun komisen dia sangat besar. Tapi untuk masuk this market, you kena ada ilmu. Macam contoh macam tadi saya sebut oil and gas, you kena tahu kalau you nak cairkan dia punya plant ataupun kilang dia, dalam bahasa biasa dia kilang dia mesti di kawasan heavy industry. So kita kena tahu mana kawasan yang heavy industry. Lepas tu kilang dia kena make sure mesti mendapat kelulusan daripada pihak PBT. Kemudian dia akan ada setengah dia dia memerlukan dia panggil gantry, dia panggil senanglah overhead crane lah untuk angkat barang-barang dia orang sebab barang-barang dia besar. So that overhead crane tu mesti ada DOSH punya kelulusan. Lepas tu elektrik pula, dia orang akan pakai elektrik yang banyak. So mereka perlukan
kilang yang ada dia orang punya substation sendiri, which is the substation tu akan dapat kebenaran daripada Suruhanjaya elektrik lah yang bahagian jaga elektrik ni. Lepas tu kalau kita nak buat lepas tu dia orang perlukan juga macam ruang kosong untuk dia letak all dia punya barang-barang untuk dia bekerja. So benda-benda tu kita kena study, kita kena tahu apa-apa requirement customer kita, then baru kita boleh cari yang sesuai match dengan kehendak. Okay, cuma nak cakap kat sini, benda ni memang agak rumit sebab kita sebelum kita approach this customer macam oil and gas ni, customer factory ni, kita kena sediakan proposal. Kita tahu nature business customer kita macam mana, kita buatkan proposal. Kita carikan kilang yang sesuai dengan kehendak requirement mereka, and then kita propose lah kat mereka. Walaupun kerja dia berat, tapi income dia memang setanding lah dengan dia. Contoh, kalau satu kilang lebih kurang dalam saiz 2 ekar, kalau 2 ekar dia akan kira square, biasa kalau sewa, saya cerita pasal sewa. Kalau sewa untuk kilang 2 ekar ni, dia punya sewa lebih kurang 70 sen. Dia berubah-ubah lah, tapi secara purata lebih kurang lah 70% per square feet. So kalau 2 ekar tu dia akan jadi lebih kurang dalam 63,000 harga sewa sebulan. 70% lah, silap tadi 70% tu adalah harga sewa. Satu kilang kalau untuk disewa bersaiz 2 ekar, 70 sen per square feet, kalau sebulan dia boleh untuk tu akan dapat 63,000. So bayangkanlah kalau you uruskan sewa antara syarikat oil and gas dengan tuan punya kilang tu, you akan dapat commission 63,000. Kalau beli untuk kilang harga kilang bersaiz 2 ekar tu adalah dalam 6 hingga 8 juta. Kalau awak punya commission, biasa kalau untuk kilang ni kita akan 2% je lah. Biasa owner-owner kilang akan kasih 2% saja. Tapi 2% daripada 6 juta, 2% daripada 8 juta, just imagine lah. That's why pentingnya kalau kita nak jadi jutawan, dalam bidang hartanah, dalam bidang kita sendiri, kita kena satu berani tingkatkan, maksudnya beranikan tingkat pengetahuan kita, pergi niche market, terjun pada niche market dan menggunakan segala ilmu yang kita ada. Yang kedua tu menggunakan segala ilmu kita ada untuk pergi secara lebih luas instead of pergi seorang individu lah, pergi secara berkumpulan. That's why kita akan, dengan cara itu kita akan dapat komisen yang lebih tinggi. Itu saja. Bolehlah kalau saya nak simpulkan apa yang saya try to grab daripada apa yang Tuan Sani dengan penerusi tadi. Sebenarnya sebagai seorang ejen hartanah, kalau based on saya understanding sebagai seorang ejen hartanah ni, is depend pada kita untuk decide which segment market yang kita kena serve. Maksudnya kalau kita nak income, for example misalnya income yang lebih tinggi, so kita kena enter segmen market yang boleh menjanjikan pulangan yang lebih tinggi lah. Contoh kalau hari ini anda mungkin membantu golongan rakyat marhain ataupun B40, M40 untuk memiliki hartanah, membeli rumah pertama kan. So kalau katalah, let's say lah for example, dengan membantu golongan ini saja anda boleh dapat jana lebih kurang 10,000 ke 20,000 pendapatan sebulan. Tetapi bagaimana pula kalau katalah satu hari anda terfikir nak jana 6 figure punya income. So mungkin anda kena main volume. Kalau nak serve this level, orang kebanyakan ni, orang cakap kalau jual runcit ni kena main volume. Tapi kalau kata let's say nak go to another level, maksudnya go to 6 figure punya income. So nak cara main volume ni mungkin ambil masa. Jadi tadi saya tengok ada yang komen nak cari buyer yang high end market ni susah. Mungkin tak ramai, tetapi sebenarnya ada. Sebab apa? Dalam segmen market saya tengok aktif punya rekod pembelian ada setiap bulan, setiap hari orang ataupun pembeli, syarikat yang beli kilang, syarikat yang beli hartanah, tanah besar, betul tak? So cuma kita tak position diri kita dalam that segment. Ini saya faham lah based on apa yang tadi Tuan Sani dengan Puan Rosy cerita. Dan cuma bagaimana kita nak position diri kita dalam that market, of course lah kita kena ada ilmu. Kita kena tahu apa dia punya requirement, apa dia punya contohlah for example mesti cerita pasal kilang kita kena tahu spek apa yang Petronas nak. Kalau kilang top glove mungkin spek lain, kalau kilang rubber mungkin spek lain. So kita bukan setakat tahu tentang hartanah saja,
tapi kita kena ada ilmu juga tentang industri apa yang kita positioning, yang kita nak jaga tu lah. Okay, alright, so betul. nampaknya kita pun dah almost lebih kurang 40 minit Tuan Sani dengan Puan Darus. So saya ambil kurang satu lagi topik. Adakah RAN ni, tadi kita dah cerita sikit, kita boleh jadi sifu tanah, betul tak? So, adakah RAN ni dia akan start jadi perundingan tanah ataupun penjualan tanah ni sampai bila-bila? So, of course lah, kita dalam kejayaan kehidupan ni, kita mesti akan berfikir tentang career growth. Contoh, for example, adakah seseorang itu menjadi seorang ejen tanah sampailah bersara? Ataupun ada tak career growth step by step, mungkin menjadi seorang ejen, senior ejen menjadi seorang leader, menjadi seorang agency manager, dan juga mungkin daripada situ apa lagi yang seorang Reni kena nampak perjalanan itu supaya mereka boleh plan into the future. Boleh tak kalau saya minta Tuan Sani dulu berkongsi sedikit? Okey, sebelum saya kongsikan apa lagi selain daripada benda-benda ni, apa lagi yang Ren boleh buat, saya nak sambung sikit pasal Kak Narus cakap tadi. Kalau ikut Kak Narus punya penerangan berkenaan dengan niche market tadi kan, pasal industri punya deal kan, memang macam wah payahnya kan, requirement ni kan, so ilmu tu kena ada kan. So dekat mana nak dapat ilmu ni? Itu persoalan yang besar lah. Mungkin Ren akan fikir kat mana kita nak dapat ilmu ni, sebab benda ni macam tak ada ajar pun dalam kursus asas dekat IQI, tak ada ajar ni kan. Jadi macam mana kita nak dapat lagi ilmu ni? So dekat situ je kan, boleh nampak secara umum je kan, Kak Narus dah ada ruang untuk jadi trainer dalam bidang untuk industri punya bidang. Macam mana kita nak deal dengan industri. So Kak Narus dekat situ dah ada satu ni, dia boleh jadi sifu dalam, dia boleh buka kelas. So dekat situ dia boleh jadi income, nampak tak? Dia punya kepentingan dia, kita ada ilmu, dan kalau setakat kita deal je mungkin okey kita boleh dapat deal tu, kita boleh dapat komisen tu. Tapi bila kita ada kelebihan macam tu, kita ada satu kelebihan yang orang lain tak ada, yang IQI tak ajar pada kita directly. Indirectly kita sebenarnya semua tu dah diajar, tapi secara directnya tak ada. So benda tu kita kena cari sendiri. Kita kena, macam Cik Firdaus cakap tadi, kita kena masuk circle yang lain. Kita kena kenal dengan orang-orang owner kilang. Dekat mana kita nak jumpa dia? Dekat Persatuan Pengilang mungkin. Kan? Dekat macam-macam Persatuan Pengilang pun dia ada Persatuan Pengilang industri berat. Ada Persatuan Kilang Perabot, Persatuan Kilang tu. So macam mana kita nak masuk dalam golongan tu? Itu kita kena gunakan kita punya PR pula. So bila kita dah gather semua ilmu tu, kita boleh satukan, kita boleh buat satu modul, dan kita boleh ajar orang, kita boleh buka kelas ajar orang. So itu satu benda yang kita boleh develop lah, kita punya career kita. Bukan setakat rent biasa-biasa. So rent luar biasa lah yang kita ceritakan panjang berapa 40 minit tadi kan. Itu yang kita boleh buat. Okey. Itu saya sambung pada soalan Cik Firdaus lah. Okey. Bagi saya, kita takkan jadi rent untuk pergi run sana, pergi jumpa sana, pergi deal sana, deal sini kan. Seumur hidup kita kan. So saya rasa kita ada kena set satu tahap, satu standard. Dah sampai satu tahap, kita kena jadi seorang yang lebih daripada rent. So salah satunya adalah dengan ilmu yang kita ada, kita jadi seorang, kita sendiri jadi seorang investor. Selama hari ni kita duk pujuk investor untuk beli rumah kita, untuk beli unit-unit yang kita jual, kondo sana, kondo sini. Kita pujuk orang nak beli kita punya property yang kita jual. Why don't, bila kita dah ada modal dengan deal-deal besar yang kita buat dari itu macam bonus buat kita simpan, dan kita dah dalam masa yang sama kita susun kita punya profil kewangan supaya profil kewangan kita cukup kuat untuk kita mampu pula membeli tanah sendiri. Kita jadi investor. So sebenarnya bila kita jadi investor, kita ada kelebihan di mana kita mempunyai ilmu yang cukup untuk tahu. Contohnya, investor dia kena tahu dekat mana lokasi yang sesuai. Contohnya di Melaka. Kalau dia nak invest on homestay katakan. So apa kriteria yang dia perlukan? Apa booster yang perlu ada dekat
within dekat property, that property area, apa yang perlu ada untuk kita boleh jana pendapatan, boleh dapat positive cash flow, dan kalau lebih baik boleh dapat capital appreciation. Tu benda-benda tu saya rasa setiap rent tahulah apa tu capital appreciation, apa tu cash flow, for positive cash flow. So untuk kita tarik investor, kita kena tahulah benda-benda tu benda-benda basic lah. So bila kita sendiri dah tahu benda tu, kita sendiri boleh buat kajian bila satu kondominium, katalah kondominium naik di Kota Laksamana Melaka lah katakan. So kita dah boleh figure out lah apa bentuk investment yang kita boleh dapat daripada situ, keuntungan kita boleh dapat daripada kondo yang naik tu. So kita boleh buat decision, kita nak beli studio unit ke, kita nak beli 2 bilik ke, kita nak beli 3 bilik ke. So dekat situ kita dah boleh menilai kita punya kemampuan kewangan, kita punya profil kewangan tadi, kita punya sustain power untuk kita apa-apa berlaku kalau katakan macam keadaan sekarang COVID katakan. Masa baru-baru COVID tu ramai yang drop, ramai pengusaha homestay ni yang drop. Sebab apa? Sebab tak ada orang pelancong tak boleh masuk. So dia rugi kat situ. Dekat situ perlunya ada holding power. Holding power tu perlu ada. So kita kena tahu berapa lama kita punya holding power tu untuk pertahankan jika berlaku apa-apa. So kita dah tahu benda tu semua. So kita akan jadi investor yang insya-Allah akan menjadi investor yang berjaya kalau kita lakukan dengan ilmu lah. So dekat situ satu lagi kita punya cabang. So kita sampai satu tahap ni kita dah tak perlu nak jual rumah sebiji-sebiji lagi. Kita fikir macam mana kita dah ada satu bisnes yang bagi passive income kat kita. So kita dah boleh kata pencen lah. Tapi walaupun dalam bidang hartanah sebenarnya tak ada istilah pencen pun, orang akan cari sampai bila-bila lah sebenarnya. So dekat situ kita dah ada kelebihan lah untuk lebih relax, lebih enjoy kita punya life. Macam kita punya IQI punya motto kan, enjoy life kan. So itu dekat sampai tahap tu baru kita enjoy life. Kita seorang investor. Bukan lagi ni saja, bukan lagi rent saja. Kita rent come investor. So investment kita mungkin dalam masa 10 tahun kita boleh dapat income yang satu amount yang besar lah dari segi capital appreciation. Selain daripada kalau kita dapat positive cash flow every month, orang bayar kita punya property tu melalui sewa. So nampak tak kita punya kita punya growth kita dalam kita punya kejayaan kan. So itulah salah satunya kita boleh buat. Okey, itu dia. Tuan Hani. So saya rasa semua orang dapat tangkap sebenarnya kita sebagai ejen tanah at the same time pada masa yang sama kita juga boleh menjadi seorang pelabuh hartanah. Yang saya faham, sangat saya faham adalah ejen tanah adalah orang yang pertama dapat berita baik ataupun peluang dalam market. So biasanya kalau kita sendiri ni kita nampak ada peluang, so agak-agak kita nak kongsi dengan kita punya ambil commission yang kita jual kepada pembeli ke ataupun kita sendiri yang invest. Betul tak? So ini adalah one of the cara bagaimana ramai ejen tanah transform hidup mereka daripada biasa-biasa keluar biasa malah menjadi seorang jutawan hartanah. Kenapa? Sebab dalam industri ejen hartanah ni yang nampak peluang dulu. Kalau saya lah kan, saya nampak satu hartanah boleh invest daripada saya jual dekat orang yang lain beli dapat commission RM10,000, baik saya pergi invest sendiri mungkin boleh bawa pulangan sehingga RM100,000. So macam itulah contohnya perempuan dan perempuan semua. Okay, alright, so mungkin ada satu lagi nak tambah last point daripada Puan Naraswati tentang apa lagi selain daripada jadi rent, mungkin ada tak platform ataupun cara lain yang kita boleh utilize untuk kita jana lebih income, transform our life dalam bidang hartanah. Okey, saya ada satu lagi cara. Okey, satu lagi cara yang untuk kita tingkatkan level kita. Jika sebelum ni kita jadi rent jual tanah daripada pemaju,
apa kata kita kali ni kita jadi pemaju sendiri. Bila kita dah kenal tentang tanah dan kita tahu tanah tu berpotensi dan kita dalam masa sama kita sebagai orang kita pun ada kenal juga dengan kontraktor. Apa kata kita gunakan ilmu yang ada ni untuk kita sendiri bangunkan kita punya projek perumahan. So kita bangunkan sendiri, kita jual sendiri. Tentulah dia punya income lebih berganda-ganda lah. Wow, dahsyat kan? Ini betul-betul another level ni. Kan? Daripada seorang ejen tanah menjadi seorang pemaju tanah. So ini memang another level lah. Okey, tapi memang possibility dia memang ada. Okey, silakan. Terus jadi bila kata developer tu macam besar ya, ini macam dah jauh sangat daripada kita punya ni kan. Macam dia kata wow, ini dah betul-betul level besar kan. Tapi sebenarnya kita jangan fikirkan satu estate, satu kawasan perumahan yang ada 1000 unit rumah, 10 ekar, 20 ekar, tak perlu. Sebenarnya dengan 1 ekar tanah kita boleh develop satu perumahan. So untuk kita leverage sebagai jadi seorang developer ni, kita boleh leverage gunakan JV tadi. Ilmu JV tadi adalah berguna untuk kita minimumkan kos yang perlu kita keluarkan. Contohnya seekar tanah harga berapa seekar tanah? Katalah okey, kalau di Melaka ni kalau kita cerita pasal tanah yang murah lah, tanah MCL lah. MCL 1 ekar kira dalam katalah 200 lebih ribu. So kita tak perlu keluarkan sebenarnya 200 ribu tu. Mungkin kita perlu keluarkan 20 ribu ataupun maksimum pun 60 ribu, 3% 60 ribu je. Untuk mulakan JV, kita perlu bayar 30 ribu upfront kepada owner tanah. Then kita uruskan tukar title tanah, dan kita boleh buat binaan, dan kita boleh dapat start dapat income daripada deposit pembeli rumah kita. Dalam 1 ekar kalau katakan 1 ekar semi-D kita boleh buat dalam 6 ke 7 buah semi-D. Just imagine 1 ekar 6 ke 7. Katalah kita kira 5 lah, cukup lah. 5 satu tu 300 ribu lah. Ada 3 juta kat situ. 3 juta, tanah tadi 200 ribu. So kita bayar, biasanya kita akan bayar 30% daripada 20 ke 30% lah daripada GDP kepada tu. So dengan kos yang kita keluarkan untuk bayar kepada pemilik tanah, dengan kos yang kita keluarkan untuk buat rumah ni, tapi dengan harga rumah tu kita masih ada keuntungan yang lebih 1 juta lah. Satu projek kita buat, kita boleh jadi jutawan lah kalau kita dah sampai ke peringkat tu lah. Tapi itulah macam saya kata, kita kena keluar daripada pemikiran yang lama lah. Itu dia. Okay. Alright, terima kasih Tuan Sani dan Puan Roswati. So nampaknya sesi kita pun dah almost 1 jam, which is kalau ikutkan memang ada banyak lagi poin-poin ataupun cara-cara kita boleh kongsi dengan audiens kita untuk bagaimana seorang ejen tanah ni takkan sampai bila-bila jadi ejen tanah bang, takkan sampai bila-bila jadi ejen tanah kak, kan betul tak? So ramai orang masih berfikir saya menjadi seorang ejen tanah sebab saya nak financial freedom, saya nak flexible of time, tetapi mereka just buat that level saja. So sebenarnya kalau saya nampak lah, ramai orang yang berjaya dalam bidang tanah ni, kalau kita tengok di luar, di market, mereka menganggap bidang tanah ni bukan sebagai seorang ejen. So mereka berdaftar sebagai seorang ejen untuk lengkapkan syarat supaya boleh uruskan transaksi. Tetapi yang paling penting yang saya nampak adalah bagaimana game mereka, strategi mereka untuk ubah bisnes ni, jadi ejen tanah ni menjadi satu perniagaan. Bukan setakat perniagaan, boleh diwarisi, boleh menjadi legacy sebagaimana. So ini mungkin kalau kita nak cerita ni agak berat untuk kita rukaikan bersama, tapi tak apa, ongoing forward mungkin kita akan ambil masa lagi untuk share mungkin lebih detail subtopik lah, supaya orang nampak sebenarnya dalam kerjaya tanah ni anda bukan setakat menjadi seorang ejen tanah, anda boleh menjadi anyone, siapa-siapa yang anda nak, as long as you have a dream yang besar dan juga strategi yang betul, mentor yang betul, circle yang betul. So hari ni kalau anda kat luar masih lagi struggle untuk jadi income,
ataupun mesti tak tahu cara macam mana nak go to the level start, dah 5-6 tahun masih lagi start in the level. So mungkin masanya sudah tiba untuk anda try explore new market. Dengan ilmu yang ada, saya percaya ramai orang kat sini yang mungkin dah 5-6 tahun, malah ada yang 10 tahun dalam industri ataupun lebih lagi kan. Ilmu dah banyak ni, cuma tak pandai guna. Simpan seorang-seorang. Why not kalau hari ni kita bagi idea, jadilah sifu hartanah. Ramai je orang kat luar tu yang nak tahu tentang ilmu hartanah. Kalau dah buka kelas, try lah. Tak payah banyak lah, dapat satu minggu, satu kelas dapat 23 orang pun at least to something yang different. And then kalau that's good, and then you go for branding. You go for branding pun dah different. Itu belum lagi kalau you tap market government, sektor swasta, betul belum lagi tu. Belum lagi. Sebenarnya banyak-banyak peluang. So cuma kita ni start. Main tadi sebenarnya point dia adalah mindset. It's how you look the picture, macam mana you nak position diri you dalam this industry. So saya sebelum kita hari sesi kita punya prop zone pada tengah hari ni, okay, sebelum kita hari ni saya nak mohon sedikit lah, minta bagi peluang kepada panel speaker ni untuk bagi kata-kata akhir lah, pesanan akhir. Okay, kita bagi pada Tuan Sani dulu, kepada audiens kita semua. Okey, kepada semua audiens kita yang mungkin topik hari ni kita menjurus kepada rent kan, kehidupan seorang rent, bagaimana nak jadi rent yang luar biasa kan. So pada saya akhir sekali saya nak bagi tahu yang sebenarnya agensi kita sendiri mempunyai satu platform yang cukup baik dah untuk kita develop satu own business, kita punya own business lah. Walaupun kita menggunakan nama IQI, tapi kita ada satu platform yang cantik. Kita boleh leverage untuk kita punya masa depan dalam bidang ni lah. Apa yang saya nak cakapkan adalah kita build up kita punya satu team yang kuat. Team yang jangan kita tak perlu bergantung pada numbers lah, quantity, kita perlukan quality. Kita ada satu team yang berkualiti, kita akan mencapai satu tahap tahap kewangan yang bagi saya cukup selesa. Dan kita boleh tanya sendiri Tuan Firdaus kita ni lah, dia seorang ketua pasukan dia seorang team leader. So dia dah sampai tahap dia merasakan macam mana tiba-tiba duit masuk dalam akaun tanpa dia tahu daripada mana datangnya duit tu. Mana datangnya bila rent dia buat sale. Dan dia ada portion dekat situ. Dia ada commission untuk dia dekat situ. So overriding dia panggil. So overriding tu akan masuk. Kalau kita ada 10 orang, katalah 10 orang rent yang betul-betul berkualiti, satu bulan buat 3 sale, kurang-kurang lah 3 sale 4 sale. So tanpa dia sedar, satu bulan tu tak tahu berapa. Kalau 10 kali 3, 30 tiba-tiba 30 kali duit masuk dekat dia. Dari mana ni? Dia kena check sesuatu. Lama-lama dia pun malah nak check. So biarlah duit tu menjadi kekal dalam akaun dia. So macam itulah. Kita sebenarnya bidang ni memang satu bidang yang cukup menarik dan cukup luas. Tak ada limit. So bagi rent-rent yang rasa masih belum yakin ataupun belum nampak jalannya, so kita kita boleh tingkatkan ilmu kita, belajar. Ilmu yang paling penting, bila kita ada ilmu semua kita boleh lakukan dengan baik, insya-Allah. Okey, Puan Nurhasti pula bagaimana? Kata-kata pesanan akhir kepada audiens kita pada hari ini. Pesanan terakhir saya buat masa ni terakhir untuk hari ni kan. Saya cadangkan ataupun saya nasihatkan beranikanlah diri untuk cuba sesuatu yang baru selagi masih lagi dalam ruang lingkup hartanah. So kita buka minda, kita bukannya seorang pengajar, kita sebenarnya seorang usahawan. Okay? Usahawan dalam bidang hartanah. So bila kita berfikir sebagai seorang usahawan, secara automatik kita akan fikir macam mana kita nak naikkan kita punya level, naikkan tahap kita dan macam mana kita nak jadi jutawan. Itu saja untuk kali ini, dan nanti kalau nak tahu lagi lebih lanjut, nak tahu macam mana nak spesifik dalam this industry, boleh contact kita orang lah. Itu saja. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Okey, alright, tu dia. Kita pun dah sampai ke akhir sesi. Saya nampak ramai lagi masih dengan kita pada hari ini. Cuma
bukan malangnya lah, kita tak ada banyak masa untuk kita kongsi more detail, sebab kalau kita nak cerita tentang bagaimana transform dia punya live dalam industri ni, dia ada macam-macam jawapan. Okey, macam-macam jawapan dan macam-macam cara. Tetapi berbalik kepada apa poin utama yang tadi kita share adalah it's all about mindset lah. Cara kita berfikir akan menentukan level income kita. Siapa setuju tolong tanda kat situ. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada tuan speaker kita, Tuan Sani dan juga Puan Roswati kerana sudi luangkan masa pada tengah hari bulan Ramadan ni kan. So macam mana puasa setakat ni? Kita punya panel speaker boleh tak tanya sikit? Puasa macam mana setakat ni? Alhamdulillah semua okey tak? Alhamdulillah okey, semua berjalan lancar. So insyaAllah kita sama-sama doa supaya kita dapat menjalani ibadah puasa dengan baik sepanjang berpuasa, dan saya doakan semuanya berjaya dalam kerjaya masing-masing. Alright, so itu dia. Kita dah sampai ke akhir sesi. Saya Firdaus Shah, moderator anda, mohon mengundurkan diri. Okay, so hari ini kepada anda yang baru saja join kita, mungkin terlepas dari sesi awal, anda boleh stay tune dalam kita rujuk semula video ni ataupun tonton semula di saluran YouTube channel IQI Global. Ataupun mungkin sekarang ni anda tengah menyaksikan dari dalam platform Facebook, Facebook page IQI Global. So anda boleh saksikan kembali dan belajar something daripada apa yang kita kongsi pada hari ini lah. Okey, kepada anda yang bersama kita pada awal, saya ucapkan juga terima kasih. Yang komen, kita mungkin tak sempat nak jawab, tak apa, nanti kita try jawab secara manual lah, kita typing. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Selamat menjalani ibadah puasa. Okay, kita doakan semua supaya sentiasa dilimpahi rahmat dan juga berjaya dalam apa jua yang anda impikan, baik ejen tanah ataupun bukan. So kita cabar anda semua, okey? Kita jumpa anda semua di puncak kejayaan. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam.